أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat pertambahan umur yang bermaksud kepada umur kita semakin sedikit. Setiap kali pertambahan umur bermaksud semakin kuranglah umur kita dan semakin dekatlah kita kepada tarikh kematian kita. Moga-moga kebangkitan kita pada hari ini memberi manfaat untuk diri kita agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjadi keberatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sahaja saya jemput, kalau boleh kita duduk rapat-rapat, jangan duduk jauh-jauh dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau siapa yang nak bergerak ke hadapan, saya alu-alukan, kerana keberuntungan pilihan di tangan kita, kerugian pilihan juga di tangan kita. Dan besok belum tentu kita sempat duduk dalam majlis ilmu lagi. Hari ini kita takut adalah majlis ilmu kita yang terakhir dalam hidup kita. InsyaAllah, jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir Masjid Al-Bukhari yang sudi menjemput. Alhamdulillah, semalam hari Jumaat pagi pukul 10 saya ceramah di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia di Sungai Besi. Habis pukul 12, terus daripada UPNM terus sampai ke Sungai Petani. Allah Ta'ala anugerahkan semalam 7 jam baru sampai. 7 jam. Biasa maksimum 4 jam setengah, 5 jam. Dia bagi 7 jam. Kita senyum je lah. Senyum. Kerana apa yang Allah bagi jadi itu kebaikan untuk kita. Masuk hotel, tukar mandi, tukar baju, terus kuliah maghrib di Taman Keladi, Sungai Petani. Dan Alhamdulillah pada hari ini di sini. Dan kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kita berada pada hari ini tarikhnya 14 Syakban. 14 Syakban. Jadi kita nak ambil pedoman, walaupun kita dah dengar cerita ni macam-macam dah. Kita duk mengaji lagi dan mengaji itu tazkirah, mengingati antara kita. Pagi subuh yang berbahagia ini kita nak tengok satu hadis baginda Nabi SAW berhubung dengan Syakban. Walaupun Syakban akan bertemu dengan nisfu Syakban. Dah separuh dah. Separuh dah. Tapi kita nak ambil ilmu sebelum kita terlambat. Baik. Hadis daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini kalau tuan-tuan ingat, Zaid bin Abu Harithah, yakni anak angkat Nabi SAW, yang bila orang ramai tengok Nabi dan Zaid ni akrab sangat-sangat, jadi anak angkat dan bapa angkat, maka orang ramai panggil Zaid bin Muhammad. Dan Allah turunkan wahyu. Nabi bagi tahu bahawa haram dan berdosa besar seorang ayah ambil anak angkat
dan binkan kepada dirinya itu haram secara total. Tapi kadang-kadang kita orang Melayu, dia nak jaga hati anak dia tu, akhirnya dia bawa anak dia tu binkan diri dia sampai dia mati. Maka menanggung dosalah atas dirinya. Jadi Zaid bin Abu Harisah ini anak dia Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, satu hari aku bertemu dengan Nabi SAW. Dan aku pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku melihat engkau terlalu banyak berpuasa pada bulan Syakban, sedangkan tidak pada bulan-bulan yang lain melainkan Ramadan. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat ni dia memang perangai dia macam tu. Bila dia nampak benda yang pelik sikit, dia akan tanya. Dia akan cari ilmu supaya dia tidak buta sampai bila-bila. Dia nampak benda pelik lalu dia tanya. Dia kata, ya Rasulullah, kami melihat Rasulullah ini berpuasa sangat banyak. Kalau dalam hadis Bukhari, dalam hadis Aisyah, ya, berpuasanya Nabi itu hampir penuh pada bulan Syakban. Yang ni dia tanya, ya Rasulullah, kenapa puasa banyak? Mari kita tengok hadisnya. Maka Nabi SAW menjawab, qala Nabi SAW, dzalika syahrun, inilah bulan, yaghfulun nasu anhu, manusia lalai di dalamnya. Yakni baina Rajabin wa Ramadan, bulan yang duduk antara Rejab dengan Ramadan, duduk di tengah-tengah, yakni Syakban. Nabi kata, aku memperbanyakkan puasa pada bulan Syakban ni kerana bulan ini, yakni bulan yang duduk antara Rejab dengan Syakban, Rejab dengan Ramadan, yang nama dia Syakban ini, dzalika syahrun, ini bulan, yaghfulun nasu anhu, manusia lalai. Lalai sungguh. Lalai tang mana tuan-tuan? Ni mari kita tengok yang awal-awal. Lalai tang mana? Baik. Nabi suruh kita puasa banyak bulan ni. Kita orang Melayu, bulan ni lah kenuri paling banyak. Kita memang terbalik. Nabi suruh puasa. Kita bulan ni mau tak mau pakat-pakat buat kenuri arwah. Padahal kenuri arwah tu boleh buat sepanjang tahun. Tapi dia nak tunggu Syakban juga. Dia nak tunggu Syakban. Akhirnya dia sibuk buat kenuri arwah, maka dia kehilangan puasa sunat, yakni sunnahnya Nabi SAW. Malah yang lebih buruk lagi, apabila manusia mempercayai bahawa kenuri arwah bulan Syakban ni kena buat, disebabkan nanti Ramadan arwah-arwah tu akan balik pada bulan Ramadan. Hak ni lagi out tu. Hadisnya palsu, hadisnya mungkar, hadisnya batil, dia pendustaan dan pembohongan di dalam agama. Tak ada satu roh boleh bergantayangan pulang ke Al-Ustaz. Tak boleh. Roh orang mati dia tak boleh seronok-seronok balik pergi Bukit Selambau. Tak boleh. Tuan-tuan buka di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-42. Maka kita akan dapati bahawa Allah cerita ada dua jenis roh. Roh yang pertama, yakni orang yang tidur macam kita. Tidur, yang masih hidup, masa tidur Allah pegang roh kita, dan ketika kita bangun Allah masukkan roh kita balik. Itu roh yang pertama. Roh yang kedua yang Allah pegang, yakni dia mati terus, pegang, dan Allah tak lepaskan dia, melainkan yub'atsun, pada hari kebangkitan di yaumul mahsyar nanti. Allah pegang dalam keadaan jagaan Allah. Bila pula roh tu balik pergi tengok anak bini dia? Bila pula roh tu balik mai hari Jumaat
hari raya ke bulan Ramadan, tak ada. Itu pembohongan dalam ilmu. Tidak berpandukan kepada Al-Quran, malah bercanggah dengan Al-Quran. Tidak berpandukan dengan hadis Nabi, malah hadisnya adalah palsu. Mana-mana penceritaan yang bercanggah dengan Al-Quran, wajib kita tolak dan wajib kita tinggal. Lah tuan-tuan, isteri saya mati tuan-tuan. Pada tahun 2021 bulan 3. Tu isteri saya yang ni isteri baru lah. Isteri baru. Tu kan ya. Jadi yang bayangkan bini kita mati, tapi tiba-tiba bulan Ramadan dia balik tengok kita menikah. Allah, naya. Tu kan. Takut juga. Contoh. Maka itu semua pendustaan dan pembohongan. Jadi bukanlah salah buat kenduri arwah pada bulan Syaban tu. Tapi bila Nabi suruh kita puasa, kita tak mau duk sibuk dengan kenduri arwah, maka kita kehilanganlah sunnah Nabi. Kata sayang Nabi, boy bila buat majlis cinta Rasul, penuh stadium Darul Aman. Tapi bila Nabi suruh buat ikut sunnah, kita tak mau. Itu satu. Amalan orang Melayu yang bercanggah dengan sunnah pada bulan Syaban. Itu satu. Yaghfulun nas tak? Ya betul, manusia lalai. Lalainya manusia. Manusia biar hadis Nabi macam tu saja. Bayangkan kalau zaman kita biar hadis Nabi, zaman anak cucu kita ruyuk terus. Habis terus. Itu satu. Yang kedua, kenduri yang kedua yang selalu orang Melayu buat pada bulan Syaban adalah kenduri menyambut Ramadan. Itu pun agama tak suruh pun. Maka dua kesibukan ini menyebabkan kepada kita tak puasa. Bila tak puasa, dahlah sepanjang tahun tak puasa. Dia main bulan hak Nabi suruh puasa pun tak mau juga. Hak Nabi banyak puasa pun tak mau juga. Yaghfulun nasu anhu, manusia lalai. Apa lagi manusia lalai tuan-tuan? Bulan Syaban patut memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan amal. Kita sibuk cari tukang jahit tempah baju raya, lompat sebulan. Kita bukan fikir pasal Ramadan, tapi kita fikir hak satu hari itu saja. Baju sedundun warna apa kita nak tempah tahun ni, mula dah. Pi cari tukang jahit paling tidak Pekan Rabu. Tukang jahit yang lama-lama ni, yang jahitan dia kemas-kemas ni, contoh. Akhirnya lalai juga. Kita tak fikir untuk memperbaiki Ramadan. Yaghfulun nasu anhu. Kita tu. Bulan ni sibuk kita nak cari mana orang yang kita boleh tempah kuih. Pekan Rabu juga contohnya. Dia sibuk. Bulan ni kita duk buat persiapan untuk bulan Syawal, bukan untuk bulan Ramadan. Yaghfulun nasu anhu, manusia lalai. Ni bulan ni kita tak fikir pasal Ramadan, kita lompat duk fikir pasal raya. Rumah kita nak cat warna apa pasal nak raya ni. Nak repair apa, nak perbesar tang mana dan sebagainya. Ni sebab tu manusia Nabi kata manusia itu dia lalai pada bulan Syaban. Bab ni tak boleh kita nafikan sebab Allah sumpah dalam Quran demi umur. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi umur, demi masa, demi peluang, demi ruang yang telah kami pinjamkan kepada hamba kami. Tapi ramai di antara kita yang lalai. Dan ulama menyebut kelalaian adalah jenayah yang paling besar dalam hidup seseorang. Jenayah. Pasal apa tak mengaji Quran? Lalai. Ni, mengaji Quran tak betul ni, tajwid tak betul. Pasal apa tak pergi belajar? Lalai. Pasal apa solat fardu tak jaga lagi? Walaupun Nabi kata orang yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja itu kafir, kufur, berpandukan tanda hadis yang clear. Nabi kata beza antara kami orang Islam dan orang mereka, yakni musyrikin,
tarkus solat, yakni meninggalkan solat. Lalai. Kenapa orang perempuan sampai umur dah berapa-berapa aurat tak tutup lagi? Lalai. Maka kelalaian ini adalah satu jenayah yang sangat besar. Kita ada majlis ilmu siang malam pagi petang. Di Kedah ni, hampirlah masjid mana pun, kita boleh kata macam serambi ilmu dah. Pilah tang mana pun. Surau semalam yang saya pergi, Surau Al-Falah, Taman Keladi. Tiap-tiap malam ada. Nak mengaji ni tak ada masalah. Tapi kita lalai. Tak mau juga. Akhirnya, kita rugi dan rugi. Malah dalam ayat tu kata, ramai orang yang memilih untuk rugi, pada asasnya kita untung. Abu Bakar Al-Warraq disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Abu Bakar Al-Warraq pernah menyebut bahawa sesungguhnya Rajab adalah bulan untuk kita menanam benih, dan Syakban adalah bulan untuk kita membajai dan menyiraminya, dan Ramadan adalah bulan untuk kita menuai hasil ganjaran pahalanya. Jadi patutnya kita nak tambah amal ni bermula daripada bulan lepas lagi. Tapi kadang sayang juga, bulan Rejab, sunnah dia apa bulan lepas? Saidina Umar bulan Rejab masak banyak-banyak satu kampung, bagi orang makan, buka tapak tangan, buh makanan, makan. Tapi bulan lepas paling banyak orang puasa. Paling banyak orang Melayu puasa bulan Rejab. Pada hakikatnya bulan Rejab tak dituntut macam tu pun. Yang sangat dituntut untuk puasa bulan ni. Tapi bulan ni pula kita makan. Baru niat nak puasa, Tok Imam panggil. Kan? Jemputan makan selepas kuliah subuh. Kita pula pantang orang panggil. Buka. Kita mengaji fiqh. Bila menerima jemputan, berbukalah kamu. Akhirnya setahun berbuka je kerja kita. Nah, tu kan Allahu Akbar. Nah, jadi bulan ini bulan membajainya. Tapi manusia begitu lalai sehingga manusia tak rasa apa-apa. Maka jom kita rebut peluang. Yang tu pertama, ya. Pertama dia apa? Kata Nabi, wahai Usamah, aku banyak puasa bulan ni sebab bulan ini bulan yang ramai orang lalai dan aku tak mau lalai. Jadi kaedah untuk mengelak kelalaian apa? Puasa. Itu Nabi ajar. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dalam hadis ni kata apa? Di dalam hadis ni kata wa huwa syahrun, maka inilah bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Inilah bulan di mana setiap amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar segera ketika dilakukan. Jadi bulan ni yang pertama, bulan Syakban ni bulan manusia lalai, so kita kena belajar supaya kita tak termasuk dengan orang yang lalai. Kenapa Nabi puasa juga bulan ni? Disebabkan wahuwa syahrun, inilah bulan turfa'u an amali, diangkat amal kita. Lah ni kita duduk di dalam taman syurga, lah ni pahala tu diangkat. Tuan-tuan perempuan, kalau kita mengaji, bila pahala diangkat? 2 waktu. Kalau hari-hari, waktu subuh 1, waktu asar 1. Bila malaikat naik jumpa Allah, Allah tanya sedang dia maha mengetahui apa hamba ku tengah buat. Yusalluna, mereka tengah solat. Kan ya? Maksudnya kalau tingkatan hariannya, bila amal kita diangkat, subuh 1. Lepas subuh, hak tadi diangkat dah, hak kita punya yang semalam. Tapi lepas subuh ni beramal, bila pula diangkat? Asar 1. Kemudian
Mingguan bila diangkat? Isnin satu, Khamis satu. Itu diangkat secara mingguan. Tapi tahunan dan keseluruhan bila diangkat? Hadza syahrun. Ini bulan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bulan ini adalah bulan mengangkat pada setiap amal. Ni kita duduk dalam taman syurga ni. La ni Allah angkat darjat dan kebaikan kita di sisinya. La ni Allah angkat seluruh amal kita berada di sini. Siapa yang duduk di sini, ada yang kebah kaki, ada yang itu dan ini, ada yang paksa diri dan sebagainya. Semua kita dapat pahala dan pahala itu tidak tertangguh setiap kali. Saat lagi balik pi buh minyak pakai duit, masa tu Allah angkat pahala dia. Pi ziarah seorang, masa tu kita Allah angkat bagi pahala, siap-siap terus angkat. Hari ni ada jemputan kenduri pula, tak jadi puasa, pi kenduri, masa tu Allah angkat pahala dia. Turfa'u al-a'mali rabbil alamin ila rabbil alamin, yakni kepada Allah Ta'ala. Allah terus sampai. Maka rugilah kalau kita tidak memperbanyakkan amal pada bulan Sya'ban, kerana bulan ini Allah tidak menangguhkan angkatan amalnya. Sebab itu Nabi buat. Itu jawaban Nabi yang kedua kepada Usamah bin Zaid. Dan yang ketiga, apa Nabi kata? Fa'uhibbu, maka aku suka. An yurfa'a amali, diangkatnya amalan aku itu. Wa ana sha'im, dalam keadaan aku puasa. Aku nak mengelak kelalaian, aku puasa. Aku nak amal aku diangkat, aku puasa. Dan aku suka seluruh amal aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Maka kalau kita tengok dalam hadis ini, maka dia mengingatkan kita tentang betapa lalainya manusia. Sifat manusia lah, manusia tu lalai adalah sifat manusia. Tapi kita tak boleh nak biar diri kita itu lalai saja. Umur dah 88 dah. Surah Duha sampai surah An-Nas tak hafal-hafal. 80 tahun, 88 tahun Allah bagi dekat kita. Kadang baca Alam Nashrah pun tak berapa lekat, tak tahulah apa kita buat. Bukan kata hafal 30 juzuk tu dah. Hafal surah-surah lazim saja. Lagi teruk umur 78 tahun, doa tidur tak hafal-hafal, tidur dah 78 tahun dah. Bangkit tidur 78 tahun dah, doa bangkit tidur tak hafal-hafal. Kita tak bagi tumpuan sungguhlah terhadap kehidupan kita. Bukan panjang. Bismikallahumma ahya wa amut. Hak tu doa tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hak tu bangkit tidur. Kita serban besar lah, pakai jubah bukan main lah, kita pakai. Rupanya hak tu pun kita tak berapa lekat lagi. Kalau benda kecil macam tu, waktu nak tidur, kita nak beroleh rahmat Allah, tapi tidur kita kurang dapat rahmat. Bangkit tidur, kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, tapi kita tak baca doa, rugi. Sebab Nabi SAW menganjurkan kita beramal dengan memulai dengan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah. Kalau kita mulakan ibadah dengan doa, maka ibadah itu akan penuh dengan kesyumulan dan kesempurnaan. Itu hadis tentang bulan Sya'ban. Maka sebab itu kalau kita baca tulisan Ibnu Qayyim yang saya sebut tadi itu, maka bulan Sya'ban ni hampa buat pilah amal apa pun, masa buat tu Allah Ta'ala angkat. Allah Ta'ala angkat. Amalan ni ada dua. Satu amalan khususiyah,
satu amalan umumiyah. Amalan khusus, solat, puasa, zakat, haji apa yang lebih kurang. Tapi amalan umum, kita duk jaga anak bini, kita pergi kerja, kita bercampur-campur dengan orang ramai, kita buat baik kepada masyarakat, tu amalan umum. Maka kadang-kadang amalan umum ni dia sangat banyak memberi pahala kepada kita. Saya teringat satu hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya sahih. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling Allah sayang. Tuan-tuan perempuan cuba dengar elok-elok nah. Kita buat peringatan kita. Sesungguhnya manusia yang Allah paling sayang, tak ada orang lain nak, adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Nabi tak kata orang yang paling Allah sayang main masjid 24 jam, tak. Nabi tak kata orang yang paling Allah sayang mengaji Quran 3 hari, khatam 30 juzuk, tak. Nabi tak kata orang yang Allah paling sayang semayang tahajud 40 rakaat, tak. Tapi Nabi kata orang yang paling Allah sayang adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita jadi suami, pergi kerja, bawa balik duit, isteri dapat makan, kita dapat pahala. Kita jadi mak, bapa, uruskan anak-anak, kita dapat pahala banyak, sangat banyak. Orang lelaki berhempas pulas beli rumah, nak bayang tu 30 tahun baru habis. Tak dan habis hutang, kita habis dulu. Kan ya? Anak-anak duduk, bini duduk, kita dapat pahala. Tu manfaat. AJK masjid, jaga masjid. Orang lain main solat dalam keadaan kapek bersih, AJK dapat pahala. Saya main tadi singgah pergi tandas bersih, AJK dapat pahala. Tak ada satu pun yang rugi dalam kehidupan kita. Tapi cuma kita tak berebut untuk melakukan kebaikan. Itu dengar itu. Nabi pesan, manusia yang paling Allah sayang adalah paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan amalan yang paling Allah sayang. Tadi manusia yang paling Allah sayang. Yang ni amalan yang paling Allah sayang adalah memberi kegembiraan kepada orang lain. Kita balik-balik rumah bagi salam, bini buka pintu senyum, binilah pahala besar. Kita balik-balik rumah beli durian musangking, bini pula jenis kuat makan durian, senyum tu kita dapat pahala besar. Tu nilai dia. Bagi senyuman. Tengok orang miskin tang mana-mana beli 2-3 kampit, pergi sedekah kat dia, senyum lebar dia. Tu amalan yang paling baik. Nabi tak kata orang khatam Quran 30 juzuk. Tu hadisnya sahih dalam kitab Imam At-Tabrani Mu'jam Al-Kabir. Maka sebab itu kalaulah kita nak tambah amal ni sebenarnya tak susah pun. Nak tambah amal ni sebenarnya tak susah. Hak ustaz-ustaz macam kami pun ada arah cara dia. Ya orang awam pun ada cara dia. Ya, apa guru-guru ada cara dia. AJK masjid ada cara dia. Lapang nak buat baik ni tak ada masalah. Maka rebutlah bulan ini, bulan Syaban ini untuk melakukan amalan. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang tidak lalai. Satu. Moga-moga kita termasuk di dalam golongan yang dapat amal lalu Allah angkat. Dan kita termasuk dalam golongan yang memilih untuk meneladani sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai satu hadis. Okey, kita masuk pada hadis yang kedua, iaitu berhubung dengan malam ni, nisfu Sya'ban. Ya, hadis yang kedua yang disebut di dalam hadis ini, dia tapi nak kena faham jugalah nah.
hadis malam nisfu Sya'ban, banyak di antaranya hadis tu dhaif jiddan, maudhu', palsu. Hati-hati. Okey. Nak peringat yang tu dulu sebelum kita baca hadis yang sahih. Banyak di antara hadis-hadis malam nisfu Sya'ban tidak sahih. Itu bahasa mudahnya, tidak sahih. Lebih buruk, banyak di antara hadis pada malam nisfu Sya'ban adalah maudhu', palsu. Haram beramal dengannya. Malah barang siapa yang menyampaikan hadis itu kepada orang lain, siap tempat duduk dalam api neraka Jahannam. Tapi ada ke tidak malam nisfu Sya'ban? Ada. Apa maksud nisfu Sya'ban itu? Hari yang ke-14, azan maghrib saja, maka bermulalah malamnya nisfu Sya'ban sampailah esok sebelum azan subuh. Sudah, itu je. Ruang malam nisfu Sya'ban. Nisfu maksudnya apa? Separuh, setengah. Ya. Jadi ada ke tidak hadis? Ada hadis yang sahih. Betul ke ada sambutan? Sambutan tak ada. Kita orang Melayu bab sambut banyaklah. Bab sambut tu banyak. Okey. Cuma tuan-tuan perasan tak? Lah ni puan-puan perasan tak? Masjid-masjid apa semua ni dulu start dalam, saya ingat bulan lepas start kempen subuh macam Jumaat. Kempen tu bagus. Tapi yang pergi stop pasal apa? Kan? Kita bukan nak orang main masjid masa hari majlis saja. Lepas tu ruyup tak tahu pergi mana. Kita tak mau yang macam tu. Kita nak orang ni dia main hari-hari macam kita duk cuba buat kan. Maka kempen itu tak sepatutnya kita buat setahun sekali. Tak, dia kena buat tiap-tiap minggu. Supaya orang yang main itu lekat macam tu. Dan macam tu juga dalam bab nisfu Sya'ban, bukan hanya tunggu nisfu Sya'ban baru nak tambah amal, bukan. Tapi ada tak kebaikan dia? Ada. Baik, mari kita tengok. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Hadis ini yang pertama nah, siapa yang dengar hadis Allah melihat pada hambanya. Maksudnya yang ni saya tak nak kupas panjang tapi nak bagi tahu. Siapa dengar hadis ya yang mengatakan bahawa pada malam nisfu Sya'ban Allah turun lalu memandang kepada hambanya, betul. Tapi hati-hati. Dan kemudian Allah mengampunkan dosa semua hambanya, pun betul. Tapi lagi hati-hati. Bila? Kecuali dua golongan. Iaitu golongan yang bermusuhan satu dan golongan yang bunuh diri dua. Hadis ni dhaif. Lemah. Jangan pakai. Okey? Perenggan atas betul. Allah turun ke langit dunia dan pandang kepada hambanya semuanya dan memberi keampunan. Itu betul. Tapi bila mana orang yang bermusuhan tadi itu masih boleh diterima, tapi yang bunuh diri tak termasuk. Kerana hadis ni adalah dhaif. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis yang kedua, Sahih Ibnu Hibban. Sahih. Hak ni kita nak tengok. Apa dia hadisnya? Daripada Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, yattali'u Allahu ila khalqihi fi laylatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala yattala', iaitu melihat. Ya, melihat kepada seluruh khalqihi, apa yang dia ciptakan, makhluknya. Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Malam tu, sebab tu kita kita buat malam. Kenapa? Hadis tu menyebut fi lailatin nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Allah pandang keseluruhan. Fayaghfiru li jami'in, maka Allah memberi keampunan keseluruhannya makhluk yang dia pandang itu. Liyaghfiru li jami'in. Kemudian
illa kecuali. Dengar hak ni. Ya, kecuali pada malam nisfu Sya'ban Allah memandang kepada hamba-Nya keseluruhan dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan keseluruhannya illa kecuali. Siapa dia? Yang pertama, li musyrik, orang yang syirik. Orang yang kedua, musyahinin, orang yang suka bergaduh dengan orang. Hadis ini sahih. Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab hadisnya Sahih Ibnu Hibban. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita prepare. Tadi kita beramal banyak dah bulan Syakban, tapi prepare untuk malam ni. Yang pertama, malam ini adalah malam keampunan. Jadi apa benda yang kita kena buat? Minta ampun. Kerja kita minta ampun, kerana malam ini malam keampunan. Jangan sombong. Ulama kata pada malam ini berpandukan hadis minta ampun, perbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk maghrib sekejap lagi. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar banyak-banyak. Istighfar pendek boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Cukup. Buat banyak. Tapi kalau kita rasa macam ada dosa besar lagi dalam tubuh badan kita, kalau kita duk rasa ada dosa besar, fitnah orang, kan ya, zalim orang, curi harta adik-beradik, bohong adik-beradik, kata itu kata ini, simpan harta faraid kita pegang seorang, kita makan harta atas harta faraid adik-beradik, duk kata tak boleh bagi lagi lah, konon-konon ada halangan. Patut harta adik-beradik tu kita ni tolong pegang dan tolong bahagikan. Ni dak simpan kat kita tu, kita duk bagi alasan. Tak boleh pejabat tanah kata ni macam ni lah, macam tu macam ni. Sedang dalam 20 tahun tu kita duk makan hasil di atas tanah tu. Tunggu kena bakar dengan api neraka Jahannam. Dosa, maka kita kena tambah sikit lagi. Kalau ada dosa besar, tambah sikit lagi. Tadi astaghfirullah. Yang ni astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, tolong ampunkan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Lepas sebut tu ulang, berhenti. Jangan ulang dah perangai buruk yang lama tu. Itu nama sifat taubat. Kalau nak zikir panjang macam Tok Imam buat, boleh juga. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Tapi kalau tanya saya, kita yang serba lemah ni buat hak nombor 2. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh ulang banyak sikit. Ya Allah, ampuni aku bertaubat padamu. Tu perkara poin paling besar pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa kita buat macam tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala buka keampunan dia. Maka malam nisfu Sya'ban kalau kita angkat tangan doa mula-mula sekali. Uslub doa ni, tata cara doa dia tuan-tuan, kita angkat tangan, ada hadis menyebut pertama 4 jari ni rapat, jari ni buka. 4 jari rapat, jari ni buka. 4 jari ni rapat, jari ni buka. Seboleh mungkin cantum keduanya. Nabi cantum keduanya jadi 8 dengan jari ni buka. Kadang-kadang Nabi angkat tinggi melebihi kepala. Kadang-kadang Nabi letak setara dengan bahu. Dan kadang-kadang Nabi letak bawah tunduk, menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia doa macam ni. Ada tak doa waktu lain ustaz macam lain? Ada.
Cuma doa yang paling adab adalah dengan cantum 8 jari macam ni, buka jari ni dan angkat macam tu. Itu paling baik. Ustaz, kalau saya doa macam ni lah, agak-agak bocor ke tak bocor? Tu kan ya. Maka jawapan dia tak lah bocor. Cuma time doa, kalau kita nak, tunjuk kepada Allah kita nak. Ini Tok Imam duk doa ni, kita tangan letak atas paha macam ni. Macam tak mau. Jadi bila doa Allah tak bagi, jangan marah Allah Ta'ala. Hang letak tangan pun macam hang tak mau. Malah Tok Imam doa, dia dah letak tangan atas paha, sembang pula dengan geng sebelah. Hang nak pi kena Husin Sungai Petani restoran kena tu. Dia duk sembang pula tu. Oh, ini manusia. Maka tu dalam bab doa, katalah kita cantum macam ni, bukanlah kata buka tu salah tak, tapi siapa boleh cantum maka itu lebih baik. Mula-mula sekali nak doa, puji Allah Taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, selawat ke atas Nabi, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketiga, minta ampun. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, seperti mana mereka menyayangiku semenjak aku kecil dulu. Lepas tu baru kita minta yang lain. Itu kaedah dia. Jangan tiba-tiba minta begini ya. Ya Allah ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Tu. Ya Allah ya Tuhanku, rumahku kecil, besarkanlah. Ya Allah ya Tuhanku, hartaku sikit, banyakkanlah. Ya Allah ya Tuhanku, biniku 1, 4-kanlah. Minta melampau, tak padan kencing manis 21. Tu doa mula-mula minta ampun dulu. Minta ampun dan kemudian baru kita minta lain. Itu kaedah dia. Maka sebab itu pada malam nisfu Syaban, maka kita angkat tangan elok-elok dan kita ulang minta ampun tu 3 kali. Malah Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam sujud, setiap kali sujud, solat fardu ke, solat sunat kan, bila sujud Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka Nabi akan baca Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa, menzalimi diriku sendiri, faghfirli, ampunilah aku. Atau Nabi baca yang pendek, Allahumma ghfirli, ya Allah tolong ampuni aku. Atau sahabat pernah mendengar dalam sujud Nabi membaca Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku ya Allah. Nabi Khalilullah, kekasih Allah. Begitulah keadaannya kalau kita datang pada malam nisfu Syaban. Kalau kita sampai pada malam ini, maka tolong perbanyakkan istighfar, taubat dengan kadar segera. Ya, taubat dengan kadar segera, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar malam ni. Dan yang kedua, apa perlu kita buat sebelum datang maghrib malam ni? Tolong jangan termasuk 2 golongan yang tidak mendapat keampunan. Taubat sebelum itu. Seandainya kita hari ini masih lagi beramal dengan perkara-perkara yang syirik, masih lagi meyakini bahawa kerih yang kita terima daripada Tok Guru silat itulah menjaga kita, maka wajib buang benda tu terus, jangan percaya dah. Ustaz, ini minta maaf, saya jumpa orang tua umur 88 tahun, mana-mana dia pi
travel ke, ziarah ke mana dia berjalan, dia nak pergi mana-mana, dia ada satu kerih kecil yang dia bawa. Kerih kecil tu dia kata tok guru dia bagi. Hang bawa kerih ni pergi mana-mana. Masjid dia pergi dah, pergi. Bawa tak? Bawa. Ada dalam kotak macam spek tu. Tak mana dia pergi. Dan dia kata tok guru dia pesan kerih ni akan jaga hang. Syirik total. Kalau mati kekal dalam neraka. Tak ada tempat dalam syurga. Tuan-tuan ada masa nanti balik beli kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dosa paling besar seorang manusia kalau dia mati tidak bertaubat adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa pergi kerih kecil tu, dia kata kalau tak ada kerih ni ustaz, saya jadi macam-macam, tapi bila pegang dia saja tu dia. Jadi orang Islam umur 80 tahun lebih, tapi dia meyakini kerih berbanding daripada meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang masih percaya pada bomo, nang buti nang kui buti kui, berhenti dah, sudah. Orang perempuan yang takut dengan jin, sudah, jangan duk takut dengan jin. Jin pun takut dengan kita. Sebenarnya jin pun takut dengan kita. Kita lagi jin daripada jin. Ya, sungguh. Saya, tuan-tuan, belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus. Sempat belajar dengan Tuan Haji Kamaruddin, orang kanan Datuk Harumdin. Sebab kami duduk di Bukit Beruntung, tu adalah pergi jumpa-jumpa mengaji sikit. Dan selalu pesakit-pesakit kami yang ramai tu orang perempuan. Orang perempuan ni mereka cukup takut dengan jin. Mereka tak tahu laki mereka tu kepala jin. Betul lah. Dia cukup takut. Takut apa tau? Gangguan jin memang ada. Apa gangguan jin? Jin mengganggu dan melalaikan kita daripada sujud kepada Allah Ta'ala. Itu gangguan jin. Jin membawa kita jauh daripada mengingati Allah. Itu gangguan jin. Kalau awak sakit lutut, kalau awak kena kencing manis, itu bukan masalah jin. Itu masalah awak minum teh tarik 20 tahun. Bila order teh tarik kau. Manis, susu lebih. Itu yang jadi gitu. Maka, tu kadang-kadang manusia. Kalaulah ada di antara kita masih duk percaya kepada benda-benda khurafat dan tahyul, maka berhentilah ni sebelum masuk maghrib dan bertaubatlah ni. Kalau tidak, orang yang syirik, masuk maghrib orang lain dapat keampunan, dia tetap kekal dalam dosa dia. Banyak benda-benda syirik. Tuan-tuan, saya tiap-tiap bulan mai duk mengajar. Kalau belah Al-Ustaz ni, Tongkang Yat, Masjid Al-Ihsan, Tongkang Yat. Kampung saya, Kampung Batu Belacan, Paya Bendang, Bukit Selambau. Jadi kadang-kadang saya tak boleh ikut highway, saya ikut jalan lama. Ikut jalan lama apa, Gajah Mati ke apa, lebih kurang macam tu. Lalu dekat situ kawasan ni, Wat Siam, banyak situ Wat Siam. Ya, perkampungan Siam ni banyak. Saya pernah dulu main dengan driver saya. Duk tengok signboard Wat Siam ni banyak sangat, apa signboard Bomo Siam. Kita berhenti beli buah apple pas sikit, pergi berhenti, pergi dekat Tok Bomo Siam. Saja pergi saja bagi buah apple apa lebih kurang, tanya dia. Sembang. Apa soalan yang paling besar saya tanya? Saya nak tanya Tok Mo, pesakit yang paling ramai mai jumpa Tok Mo ni orang apa? Orang Siam ke? Dia kata doa orang Siam seorang pun tak main. Habis yang main Melayu. Melayu ni Jawa ke, Banjar ke, semua main. Dia kata orang Siam, dia kata tak main. Tu yang duk pi orang Melayu. Allah, tu benda pelik-pelik. Ada dah jampi dalam Quran. Kalau kita sakit, tuan-tuan, Allah kan bagi tahu dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil
Dalam ayat tu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Surah Al-Isra surah 17 ayat 82. Allah kata kami turunkan Al-Quran itu jadi apa? Ubat, asyifa, penawar dan penyembuh. Yang bicara itu bomo siam tu pasal apa? Tu, ni masalah syirik. Jangan duk percaya dah bubuh paku dekat tiang seri, jangan duk merapu-merapu dah. Maka jangan duk risau tentang lain-lain, melainkan balik diri pada Allah. Kalaulah ada li musyrikin, orang yang syirik, maka dia kena bertaubat segera sebelum masuknya solat maghrib. Kerana kalau dia bawa juga, maka malam nisfu Sya'ban dia tak akan dapat keampunan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, itu yang pertama tadi buat apa? Banyak istighfar minta ampun, istighfar minta ampun, istighfar minta ampun. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada syirik. Kalau ada apa-apa ni, bertaubat dengan kadar segera sebelum masuk maghrib. Dan yang ketiga, au musyahinin. Siapa dia? Geng-geng yang suka bergaduh. Orang tu salah, orang ni tak betul, orang tu neraka, orang ni dia seorang yang ahli syurga. Orang ni batal, orang tu dia seorang yang sah. Kan? Orang tu tak kena, orang ni tak kena. Habis adik-beradik dia putus silaturahim dengan kawan-kawan dia, bergaduh, ukhuwah terbatal dan sebagainya, begitu begini. Nak bergaduh aja, nak bermusuhan saja. Maka kalau dia tak minta maaf sebelum solat maghrib pada hari ini, malam nanti dia tak dapat keampunan. Kerana ini hadis yang sahih. Jadi kalau kita lah ni ada bergaduh sikit dengan jiran ke apa lebih kurang, balik sekali lagi beli nasi lemak apa lebih kurang, pergi bagi salam, bagi nasi lemak, saya minta maaf. Takut mati sebelum tak sempat minta maaf. Jangan kata ustaz saya tak ada apa-apa lah, biar pergi kat depa lah, biar pergi kat depa. Jangan. Sebab besok semua kita yang ada ni dia akan jadi dua. Sama ada saksi untuk kita masuk syurga atau saksi untuk kita masuk neraka. Hak tu kan. Sebab tu saya pesan kepada kita yang orang lelaki ni, orang Melayu ni bab curi reta faraid ni cukup cerdik. Terutama orang lelaki je. Sebab kan semua turun kat orang lelaki. Ayah mati ke, mak mati ke, semua turun kat orang lelaki. Dapat dekat dia tu, hanyut terus dengan yang tu. Maka jenuh hadis Muslim, siapa-siapa curi tanah orang walaupun satu jengkai, bukan satu ekar, bukan satu relung, satu jengkai, kata Nabi, Allah akan seksa dia dengan hempah 7 lapis bumi dalam kubur. Sebelum dia disiksa di dalam neraka, dalam kubur dia dah kena dah 7 lapis bumi dia dihempas ke atas dia. Allahu Akbar. Tu bab curi tanah pun banyak juga. Tu kan ya. Maka bab ini bab yang ketiga, iaitu apa? Tolong bebaskan diri kita daripada bergaduh, putus silaturahim, ya, bermusuhan dan sebagainya. Kalau ada hak ni, sat lagi balik pi jumpa, pakat-pakat minta maaf, kosong-kosong balik. Selesai. Kaedah tu paling simple, sat lagi mudah. Pi jumpa bini kita, minta maaf. Bini jumpa suami, minta maaf. Minta anak-anak apa lebih kurang yang tu, pakat-pakat semua. Tambah-tambah yang kita tahu kita memang meluat tengok muka dia, lagi kena minta maaf. Sebab dua golongan ini, yakni orang yang syirik dan orang yang bermusuhan, yakni ataupun orang yang suka bergaduh ini, maka dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Habis. Cukup kuliah subuh. 2 hadis, tapi nak bentuk kita macam tu. Apa kita punya kesimpulan? Pertama, bulan Sya'ban kita masih panjang lagi. Ada lagi 15 hari. Jom pulunlah tambah amal. Tambah lagi. Ada hadis sahih kata,
orang yang telah diberi umur 60 dan ke atas. Katalah Allah bagi dia umur 60, saya pun tak lama lagi, tahun ni 54 dah ni. Siapa yang Allah bagi pada dia 60 dan ke atas, baru dia mati, maka Allah takkan terima sebarang alasan daripada dia. Esok malaikat tanya, pasal apa tak pergi masjid? Tak dan. 65 tak dan pergi masjid? Tak dan. Nak kena 88 baru dan. Allah tak terima. Umur 65 mati, Quran tak erti baca. Quran tak erti baca. Pasal apa tak baca? Pasal tak belajar? Tak dan. Dia bukan kata belajar tapi tak dapat, tapi tak dan. Tu. Sebab dia sibuk dengan Allah tak terima. Umur 65 kalau mati dalam keadaan tak nak minta ampun dan tak nak taubat, Allah tak terima dah alasan. Tu hadis sahih. Maka jom kita rebut peluang untuk mengisi ruang bulan Syaban dengan pertambahan amal. Dan jangan lupa, sebelum tiba maghrib malam ni, siapa yang ada masalah syirik, yang duk pergi jumpa bomo nang butinang ni semua, bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebelum maghrib malam ni, kalau ada lagi golongan kedua yang suka putus hubungan silaturahim, bergaduh dengan kawan, tak cakap lebih daripada 3 hari, angkat telefon, tolong telefon, bagi salam, tanya abang, saya minta maaf kak ya, saya minta maaf abang dah, kita kira kosong-kosong. Itu macam tu pun jadi tak. Kalau tidak, kalau kita tak buat, maka orang lain akan beroleh keampunan pada malam nisfu Sya'ban, sedangkan kita kekal dalam dosa, dan paling buruk takut kita mati kekal dalam dosa. Wal'iyadu billahi min dhalik. Alhamdulillah. Baik. Ada soalan sebelum saya tutup? Alhamdulillah, Facebook ada 422 orang. Share boleh. Mereka tak tahu depan ni ada 622 orang. Itu contoh. Okey, baik. Ada soalan? Sila tuan. Sekejap nah. Sekejap tuan. Kebiasaan. Okey. Baik. Kebiasaannya, saya daripada kecil duduk di Bukit Selambau. Lepas tu sekolah menengah, di sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur Pulau Pinang. Lepas tu pergi merantau. Kebiasaan orang Melayu, malamnya nisfu Sya'ban akan baca surah Yasin paling sempurna 3 kali. Yang pertama, niat kekal iman. Yang kedua, niat panjang umur. Yang ketiga, niat murah rezeki. Ada ke tidak dalam hadis Nabi? Jawabnya terang-terang tak ada. Tak ada petunjuk daripada Nabi. Tak ada petunjuk daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maupun ulama-ulama Imam Syafi'i seperti Imam An-Nawawi. Yang kita duk ikut tu, tak ada. Yang tu saya kata tak ada dulu. Bukan kata tak boleh baca. Tapi saya kata, sebab soalan dia ada ke tidak, maka jawaban dia secara ilmiah, amanah dengan ilmunya Nabi, kita jawab tak ada. Jadi kalau tak ada, apakah amalan yang paling baik? Amalan paling baik adalah mengikut sunnah Nabi. Jadi hidup kita ni kalau nak masuk syurga ni, dia ada 2. Satu, redha Allah. Satu, syafaat Nabi. Maka orang yang jaga sunnah Nabi, dia akan beroleh syafaat Nabi. Maka adakah ustaz bacaan Yasin 3 kali ni bid'ah? Doa baca Quran bukan bid'ah. Bagus. Tapi cuma nak tanya lah, pasal apa baca malam nisfu Sya'ban? Satu. Lepas tu pasal apa baca 3 kali? Tu contoh tu saja. Maka kaedah yang terbaik adalah menepati sunnah. Cuma saya nak jawab soalan tu. Ada ke tidak? Maka dalam ilmu Islam tidak ada petunjuk sedemikian. Melainkan ini amalan-amalan lama yang orang bawa dan diamalkan oleh orang-orang yang terkini. Dan saya rasa amalan ni pun dah tak banyak lah. Kalau mereka baca pun tak baca 3 kali lah, baca sekali lah. Kan ya? Maka yang tu saya tak mau komen tentang baca. Sebab selalu disalah tafsir. Salah tafsir, oh mereka ni tak tahu ni apa ni. Ada.
Saya kata kalau nak cek 3 kali tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam didikan Imam Asy-Syafi'i, tak ada. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Silakan. Oh, sama. Okey. Sama. Okey. Jadi sebab tu saya kata nak minta maaf tanya. Petunjuk daripada Nabi tadi apa? Istighfar. Petunjuk daripada Nabi, perbanyakkan istighfar malam ni. Minta ampun. Bebaskan diri kita daripada syirik, bebaskan kita daripada bermusuh-musuhan. Ini petunjuk daripada Nabi. Tapi bila kita sibuk buat benda yang lain selain daripada petunjuk Nabi, kita akan kehilangan waktu untuk buat apa yang Nabi suruh. Kalau tuan-tuan perasan macam tu. Kita dah sibuk buat ni, apa yang kita rasa kita nak buat. Tapi kita kehilangan waktu untuk buat apa yang Nabi suruh buat. Sedangkan Allah perintah, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang ikut Rasul maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu je. Bila kita sibuk buat benda ni yang kita pun sibuk buat, rupa-rupanya kita seperti menganggap bahawa sunnah Nabi tu tak penting dalam kehidupan kita. Cara kita itu lebih baik daripada caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan lain? Muslimat? Jauh sangat kot, no? Okey. Kalau tak ada lah. Okey, kalau tak ada, moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Tuan-tuan perempuan minta maaf, setiap kali saya main ceramah, saya akan cerita pada skop pasal sekolah tahfiz saya lah. Kalau ada sumbangan dan derma daripada tuan-tuan pada bulan Syakban ni, ya, maka bolehlah. Saya selalu bagi tahu, kata kami jaga sekolah tahfiz ni, belanja bulanan 50,000 sebulan. Sebahagian besarnya adalah pendapatan peribadi saya, dengan TV, dengan jabatan, dengan itu, dengan ini, semua untuk sekolah tahfiz. Dan lebihan daripada tu adalah derma daripada orang ramai. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak ambil turut serta, nak bantu kami, saya alu-alukan di pagi duha yang berbahagia ni, insya-Allah, ya. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memanfaatkan Syakban ini ya Allah. Bantu kami dalam kami menambah amal terhadap-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami menghindari dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, golongkan kami golongan yang beroleh keampunan-Mu di malam nisfu Sya'ban nanti ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kasihani kami ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari termasuk golongan mereka yang syirik ya Allah. Ya Allah, jauhi kami dari termasuk golongan mereka yang bermusuhan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam majlis ilmu ini ya Allah, himpun kami nanti dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah.
sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.